Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini dah sampai 2 Ramadan. Okey, sekarang dah pukul 10 lebih. Seperti mana yang kita janji. Nurul lah yang berjanji. Setiap pukul 10 kita akan live, kita akan sharing, kongsi yang berkenaan dengan bab-bab jahitan lah. Okey. Apa khabar semua pagi ni? Habibah, waalaikumsalam. Tengah buat apa tu? Nur Ainun, terima kasih. Ceria-ceria semua pagi ni ya. Ada yang masih tidur lagi? Ke tidur lagi lepas sahur? Dah boleh bangun dah pukul 10. Ramadan bukan sebab untuk kita nak tidur-tidur. Waalaikumsalam Rosna, selamat berpuasa juga. Terima kasih. Tengah buat apa tu? Ya, semoga semua kita sihat ya. Puasa ni memang cabaran dia panas kan? Panas kejap hujan. Ni berkedip ni ke phone Nurul ni kenapa ni? Kejap terang, kejap gelap. Ya ke macam tu? Sekejap terang, sekejap gelap. Nurul pun tak tahu nak setting macam mana. Tapi macam okey je kan? Boleh lah. Siti Zahra, waalaikumsalam. Alhamdulillah, free dapat ikut pun hari ni. Tak apa, kalau tak sempat pun boleh tengok lagi dekat page kan. Sebab video ni Nurul tak buang, biar je dalam tu. Waalaikumsalam Nurayu. Wah, tunggu Nurul. Aduh, hai. Terima kasih semua. Okey. Okey, ada yang nak tengok baju Nurul pagi ni tak? Ni baju murah. Ini bukan nak menunjuk, bukan nak beriak, bukan apa. Ini sekedar sharing dalam-dalam ni kan semua orang nak belajar menjahit. So kalau belajar menjahit tu insya-Allah akan banyak benefit dia. Buat baju kan. Macam baju ni dalam dia baju flower. Nampak? So Nurul ambil sekeping lagi, Nurul tutup. Saja nak bagi panas sikit. Ya Apin, okey. Selamat pagi, selamat berpuasa. Terima kasih. Saja Nurul nak tunjuk. Ni baru buat. Ni Nurul baru buat. Ini kain dia, kain bersambung tau. Kain dia sambung-sambung. Ini memang orang yang dalam grup ni, yang mana tengok Nurul ni kena bakar sikit. Kena bakar sikit kan. Kena pakai baju yang lain daripada orang lain. Pergi cari mana-mana pun kedai orang tak ada jual. Pergi cari mana-mana kedai orang tak ada jual. Sebab kita boleh buat sendiri. Kan. Macam Nurul ni, tengok ni. Ni kain dia sambung-sambung. Kain tak cukup. Ni kain chiffon. Ada orang gelak-gelak. Hari ni buat pola baju apa? Baju kurung pahang. Sebab Nurul dah tak ada baju pahang. Kan. Jadi Alhamdulillah juga bila Nurul sharing macam ni. So Nurul akan selalu dapat baju baru. Daripada Nurul buat size M, S, L kan. Baik Nurul buat Nurul punya baju. So Nurul sambil sharing-sharing, Nurul ada baju baru. Ini baju yang Nurul pakai ni. Baru berapa ya? Sebulan lepas Nurul buat. Ini baju biasa je. Baju bodoh. Baju bodoh-bodoh. Okey, nampak kan? Dia macam ni. Ni baju kelawar je dalam dia. Okey, ni dalam dia baju kelawar.
Baju dalam dia baju pelawat, tapi sebab dia terlalu jarang, so cover lah dengan satu lagi macam ni. Ni cantum je dekat atas. Cantum je dekat atas. Ini lepas ni ha. Okey, dia lepas dia macam ni je. So cantum je dekat bahu. Dia sebenarnya kena ada clip macam ni kan. So yang ni jangan ada design sikit tu, kita ikat lah. Kena belajar menjahit. Semua kena pandai menjahit ya. Dah follow Nurul rugi kalau tak pandai menjahit. Tudung pun buat. Tudung pun buat. Tudung pun buat. Ni pun dalam dia pakai kain keras je. Kebetulan ada kawan tu yang pandai buat manik. Minta dia buatkan lah. Tak bayar. Ni tak ada jual. Tak ada jual. Memang design yang Nurul pakai ni tak ada jual. Nurul tak pandai buat manik. Nurul tak pandai buat manik. So ni lah. Dia senang, sarung je tapi kena pakai inner dalam lah, sarung je. Ini first time buat jadi kurang cantik lah muka, tak berapa terletak. Ni first time belajar. Ini first time belajar tapi ni paling selesa, memang paling selesa. Rasanya tahun ni tudung ni dah dekat 10 tahun dah. Yang ini. Ini buat tu yang tak cantik. Tengok dalam dia tak cantik. Nampak sangat buat sendiri. Nampak. Dia memang kurang kemas. Yang ni yang first time Nurul belajar buat tudung. Jadi dia tak balance lah. Dia punya depan sepatutnya ni kan bertutup lagi. Dia bertutup sikit. Lepas tu dia ini memang first time buat yang tudung ni. Semalam ada Nurul buat tudung, nak buat yang macam niqab tu kan. Tapi bila jadi dah macam sister pula. Dia macam tudung bila masuk terus macam tu. Lepas tu ada untuk sekali dia punya tutup muka. Dia punya mask tu. Tapi macam niqab. Tapi bila pakai dia macam jadi macam sister punya. Jadi tak berani Nurul nak pakai. Macam orang gereja punya yang tu. Terus tak jadi. Ada kain dia adalah kain mahal Nurul buat. Itu eksperimen tak menjadi. Kita kena wujudkan pula grup menjahit yang tak jadi kan. Yang ada dah masak apa tak jadi. Ni jahit apa yang tak jadi kena buat. Sebab Nurul rasanya dalam puasa, dalam bulan 2 bulan ni ada 3 kain yang terkorban kot. Tak menjadi Nurul buat. Okay. Alhamdulillah dah 54 mata, 56. Alhamdulillah Jasmine. So kita boleh mula. Tak nak buang masa sangat ya. Okay, kita boleh mula. Hari ni Nurul buat baju kurung pahang. Nurul punya style. Ini nak kata advance sikit pun ya juga. Sebab Nurul combine kan Nurul punya yang masa belajar dengan tolak sana sikit, sini sikit lah. Tambah sana sikit. So campur-campur. Gabung-gabung. Tak tahulah ada berapa punya yang basic. Yang dekat sekolah Nurul pun ada. Kemudian tengok dari YouTube pun ada. Tengok dari Facebook pun ada. So kita gabung-gabung. Macam ni, teringin nak belajar buat nikah. InsyaAllah Nurul dah belajar tapi macam dia bila pakai tu tak berapa terletak. Kurung pahang, kurung riau dia punya basic lebih kurang sama. Tapi kalau kurung riau tu dia dekat badan ni dia serong sikit. Dia masuk ke dalam sikit. So kalau kurung pahang tak. Dia 3 tu. Kurung pahang, kurung riau, pesak gantung. Dia lebih-lebih kurang je. Tapi dia ada sedikit dia punya ciri khas dia lah. Ada sedikit dia punya ciri khas dia. Tapi kadang-kadang Nurul kurung pahang dengan kurung riau ni Nurul cantum. Tengok keadaan. Waalaikumsalam Nur Azizah. Okey. So dia lebih-lebih kurang pesak gantung, kurung pahang, kurung riau. Cuma kurung riau ni dia lebih kembang. Kemudian dia punya pola badan tu lebih tirus dekat bawah. Maksudnya dia punya bahu dengan bawah tu dia tak sama. Tapi kalau pahang ni dia sama. Kemudian kalau pesak gantung dia punya pesak tu dia berbelah berjahit. Kalau kurung pahang dengan riau dia punya pesak tu dia bercantum. Dia tak berjahit. Okey, hari ni Nurul akan buat saiz Nurul. Dia punya bahu 15.5. Dada hari tu 39. Sekarang dah jadi 38. 38
Mak Siti, apanya yang best Mak Siti? Biasa je, tak ada yang best lah. Tak ada yang best. Okey, yang pentingnya raya ni ada masa sebulan lagi. InsyaAllah boleh. Sebab kalau kita serius kan, kalau kita memang betul-betul tumpu, InsyaAllah cepat dapat. Buat je dulu. Bila dah buat, baru kita tahu mana nak besarkan, mana nak kecilkan. Mula-mula tu buatlah baju sendiri dulu. Nurul tengok dekat Facebook, kain pun banyak yang orang jual online kan. Banyak. Sahini, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, so hari ni kita akan buat baju kurung pahang. Baju kurung pahang. Baju kurung pahang ni sedap kita pakai sebab dia tak besar sangat. Dekat pinggang tu masih ada shape dia sikit. Okey, nampak tak? Okey, so dekat sini ukuran dia bahu 15.5. Bahu 15.5. Pinggang berapa? Hari tu 36. Sekarang 35. Alhamdulillah. Newbie boleh ke faham ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Kena betul-betul perhatikan. InsyaAllah Cahaya. Tak kira newbie ke tak newbie, sebab yang Nurul ajarkan ni memang sangat-sangat, macam mana nak cakap InsyaAllah boleh faham. Sebab kita tak terlalu crowded sangat. Janji kena tahu poin bahu, dada, pinggang, punggung dengan labuh baju. Ada contoh dah siap ke baju kurung pahang? Ada ke tak ada Sekejap Nurul tengok ada ke tak ada. Dia lebih kurang macam ni. Yang ini ni sebab dia badan dia berisi kan, so tak adalah cutting. Yang ada potong pinggang macam ni. Yang ada potong pinggang macam ni. Ini besar sebab orangnya memang besar. Okey. InsyaAllah sambil-sambil tengok tu kan tak ada buat apa. Boleh buat nota juga, tapi di share dulu. Share nanti akan ada di wall. Jadi kalau nak cari tu senang. Sambil-sambil tengok Nurul buat ni, sambil Nurul lukis-lukis, kita istighfar, kita selawat. InsyaAllah apa yang Nurul cuba share kan nanti akan lekat. Kan ada macam tu. Jangan tengok saja. Sambil-sambil tu boleh selawat, boleh istighfar banyak-banyak. InsyaAllah apa yang Nurul tunjuk ni semoga sampai dan nanti boleh buat sendiri. InsyaAllah ya. Okey. Pinggang tadi berapa? 35, punggung 42, bahu 15.5, labuh tangan. Nurul tak suka labuh sangat, so buat 21. Dia punya dada 38, dia punya pinggang 35, dia punya punggung 42 inci, labuh 38, bahu ke pinggang belakang 15.5. Okey, dia kena ada bahu ke pinggang belakang. Sangat-sangat mudah. Dia sama je nak buat baju ni. Sebenarnya kita kena tahu poin bahu, dada, pinggang, punggung. Lepas tu memang dah, insyaAllah dah, kalau ukuran tu tepat, insyaAllah dah boleh. Rahani, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa, kita garis dulu untuk bahu. Untuk bahu ya. Okey, kalau nampak ke tak nampak tolong komen. Sebab Nurul tak berapa, tak nampak sangat sebab handphone Nurul sengitkan. Okey, dekat atas ni banyak dia punya kertas, senang Nurul nak bentangkan macam ni. So, kita ambil dulu garisan untuk bahu.
Waalaikumsalam Indrawati. Sebab tadi baru je dengar yang Profesor Muhaya. Okey, kita nak buat apapun kita nak buat, apapun kita nak belajar. Yang pertama, ni Nurul kena berhenti sekejap. Nurul kena cakap. Sebab ini adalah yang sangat-sangat penting. Prof cakap tadi, dan Nurul pun dah pernah dengar sebelum ni. Apapun kita nak buat, kita nak belajar ke, kita nak bisnes ke, yang pertama yang ada suami, minta reza dengan suami, minta izin dengan suami, nak belajar, nak buat bisnes, nak semua-semua. Kemudian minta maaf, minta izin dengan orang tua, dengan ibu kita. Kena minta maaf. Kemudian banyakkan istighfar, banyakkan selawat dan banyakkan bersedekah. InsyaAllah semua akan berkah. Itu yang adalah satu amalan ilmu yang kena amalkan dan Nurul dapat pagi ni. Baru tadi Nurul ikut live-nya Prof Muhaya. Kan Nurul panjang-panjangkan lah. Semoga menjadi satu amalan kita. Okey, ini adalah garisan bahu. Garisan bahu. Kemudian dari bahu ni turun ke pinggang 15.5. Kita ambil yang ukuran bahu ke pinggang belakang. Bahu ke pinggang belakang 15.5. Okey. Bahu ke pinggang belakang 15.5. Yang tangan ni kita biar dulu. Kemudian dari pinggang ke punggung 8 inci. Ini basic, kena tahu garisan ini dulu. Ini basic. Kemudian pinggang ke punggung 8 inci. Kemudian labur dari garisan bahu ke bawah itu labur. Okey, sebuah 38 inci. Okey, kita dah. Ini adalah memang part yang paling penting, tapi yang ini Nurul belum buat untuk dada lagi. Belum buat untuk dada. Bahu ke pinggang belakang. Kemudian dari pinggang ke punggung 8 inci. Kemudian dari sini ke sini labur baju. Itu yang kena tahu dulu. Ini basic. Okey, kemudian kita ambil ukuran bahu. Bahu 15.5 bagi 2. 15.5 bahagi 2, 7, 3 suku. Okey, 15 bahagi 2, 7, 3 per 4. Okey, 7, 3 per 4. Kita buat garisan dulu. Kemudian kita turunkan 1 inci. Kita turunkan 1 inci. Okey. Kemudian baju kurung ni, dia ada bulatan dia. So tak ada besar sangat. Dia boleh juga lilit leher bahagi 6. Tapi dia average dia dalam 2-3 suku ataupun 3 inci. Lebih kurang dia macam tu. So kita ambil dalam 2-3 per 4. Okey. Tapi Nurul dah siap-siap buat ni. Buat benda ni. Ni ada cara dia nak buat. So ini 2 saiz lah yang memang selalu ada. Ni saiz 15, ini saiz 16. Ini lilit leher lah. Ada saiz 14 kan, ada yang 18, ada 17. So ini yang selalu pakai lah, yang dekat sini. Yang lain dan Nurul simpan. Ya, 5 tahun. Tak apa, share. Nurul izinkan. Share lah. Memang kena share semua. Nak kena sampaikan, kena panjang-panjangkan ilmu ni. Okey, so dari sini kita tarik garisan. Dia kurang faham, tapi cara buat ni lebih kurang macam kurang moden lah. Dia punya bahu memang turun. Kemudian dari sini terus ke bawah. Okey, dia boleh juga dia boleh juga kita luruskan macam ni. Boleh juga kita luruskan macam ni. Tapi Nurul suka buat, Nurul serongkan sini. So dia akan ikut bahu. Dia akan ikut bahu. So garisan ni dia turun terus ke bawah untuk tangan. So tangan 21. Tangan 21 dia akan terus serong macam ni. Dia sama je. Dia boleh lurus macam ni. Boleh kita luruskan macam ni. Boleh luruskan macam ni.
Tapi Nurul suka buat memang dalam apa nampak kedudukan baju tu bila dah siap dia okey, tapi lain waktu kita pakai. Rasa dia waktu kita pakai tu tak sama. Cubalah buat. Yang tangan dia tak tahu dia punya selah dekat mana, tapi bila kita buat tangan macam ni dengan tangan macam ni, dia lain rasa bila kita pakai. Selesa dia tu tak sama. Selesa dekat badan dekat sini tu tak sama. Ya, silakan Habibah, silakan share. Share banyak-banyak pun tak apa. Share banyak-banyak. Share ke grup ke bagi orang lain tahu kan. Okey. Ini Nurul buat dari bahu ni terus tarik ke bawah ni sepanjang labuh tangan iaitu 21 inci. Okey, 21 inci. Kemudian kita tarik garisan ujung tangan ni. Kita settle buat tangan dulu. Kita terus tarik garisan lurus ni. Selalu kalau korang faham dia ujung tangan tu dia besar sikit kan. Ini terpulang lah. Kita nak ambil 14 ke nak ambil 12. Tapi selalu ujung tangan baju pahang tu dia besar sikit. So kita ambil 14. Okey, kita biar dulu macam tu. Okey, ni kita tarik terus ke bawah. Tadi berapa? 7, 3 suku. Terus ke bawah lah untuk dapatkan badan. Siapa yang mana kurang faham boleh tanya. Kalau Nurul ternampak, Nurul boleh ulang balik ke. Sebab kalau nak tanya dekat WhatsApp nanti bukan tak boleh. Boleh, tapi bila dekat sini Nurul boleh tunjuk. Nurul boleh tunjuk. Tak apa, insyaAllah share. Nurul persilakan semua untuk share. Okey, so yang garisan ni dia sama. Atas ke bawah dia semua sama. Sini 7, 3 suku. Ukuran bahu lah, bahu bagi 2. Di sini semua sama. Kemudian untuk lubang ketiak ni, kita nak buat lubang ketiak, dia boleh daripada bahu dibagi 2. Bahu dibagi 2 ditambah setengah inci. Bahu bagi 2 tambah setengah inci. Nanti ada cara macam mana kita nak tahu kita punya bahu tu terbesar terkecil. Kita boleh check, boleh double check. Macam mana nak double check? Nanti Nurul akan tunjukkan. Mula-mula kita akan buat dulu, agak-agak dululah. Kita buat ukuran bahu bagi 2 tambah setengah inci. Ataupun dia ada format dia, ada macam kalau dada dia sekian-sekian, dia kena buat sekian-sekian. Itu pun ada juga kan. Nurul dah pernah share sebelum ni masa buat baju kurung. Katakanlah macam dada Nurul ni 38, dia standard dia 8 inci. Dia macam tu. Dia ada dia punya formula dia, ada teknik dia. Tapi Nurul lebih senang tak buat pening kepala, buat je lebar bahu bahagi 2 tambah setengah inci. Macam Nurul punya lebar bahu 17,5, 15,5. Tambah jadi 2 pun terus tak apa. Tambah setengah dulu jadinya 16. 16 jadinya bagi 2 8. Lebih-lebih kurang macam tu. Nanti bila kita dah siap draw tangan tu, kita akan double check. Kita akan check balik. Kita akan recheck balik. Terima kasih Mbak Ani. Okey, kita akan check balik macam mana. Sesuai ke tak dengan, boleh muat ke tak dia punya kita punya tangan tu. Okey, yang ini Nurul akan buat dulu 8 inci. Okey, Nurul akan buat dulu 8 inci untuk lubang tangan. Tak, 8 inci lah. Nurul akan buat 8 inci. Nanti kita boleh tahu tangan tu terbesar atau terkecil. Okey, kita akan check. Baju ni bila dah siap kena check ulang balik. Okey, Nurul buat dulu macam ni. Buat satu garisan. Okey, ni dah dapat garisan dada. Kalau Nurul cakap ni terlalu macam berpusing-pusing ke terbelit-belit ke, mana yang tak faham tu boleh tanya balik. Okey, sekarang kita dah dapat bahu, dada, pinggang, punggung dan labuh. Okey, sekarang kita nak dapatkan pesak yang bawah ketiak tu. Tadi Nurul punya dada 38. Ini sama juga dada bagi 4 tambah 1,5. Okey, dada bagi 4 tambah 1,5. Dada bagi 4, 38 bagi 4, 9,5. Okey, 9,5. Kemudian kita tambahkan 1,5. Okey, 1,5.
Kenapa 1,5? Patutnya 1 je. Okey, nanti ada cara dia. Kita tengok kalau 1,5 ni bila dah siap terlalu besar nanti baju. Tapi tak apa, dia formula dia pertama, dada bagi 4 tambah 1,5. Macam tu juga dengan pinggang. Pinggang tadi 35 bahagi 4. 8 3/4. 8 3/4. Sama juga tambah 1,5. Okey. Kemudian punggung pun sama. Punggung 42 bahagi 4. 10,5. Okey, sama juga tambah 1,5. Okey, kemudian dari sini pinggang terus kita tarik ke bawah. Ni kita tarik ke bawah dulu macam ni. Okey. Ni pinggang kita tarik ke bawah. Dah? Kemudian yang dekat tangan ni, yang dekat bawah ni kita boleh buat guna yang ini. Okey, kemudian ni kita dah dapat dah. Ni pinggang bagi 4 tambah 1,5 punggung bagi 4 tambah 1,5. Okey, kemudian untuk tangan. Untuk tangan kita akan gunakan benda ni. Okey, kita gunakan bawah ni sebab dia baju kurung pahang ni dia kita nak kecil sini sikit kemudian besar. Kalau nak besarkan boleh besarkan lagi. Ini 14 inci besar. So yang ini kita naikkan dalam 1/2 inci. Okey, kita nak dapat tahu, kita dah siapkan macam ni, kita nak check dia punya tangan ni, kita nak tahu dia muat ke tak dekat sini. Tapi kalau yang badan lengan dia berbesar sikit, yang bawah ni dia besar, bawah ni besar, kena ukur. Dan untuk dekat sini tu kena ukur. Yang dekat sini kan. Tapi yang kalau kita nak customer, kita kena ukur dekat ketiak ni. Kena ukur dekat sini. Kena ukur dekat sini sebab yang dekat sini dia tak sama. Semua orang tak sama. Kadang-kadang dia nampak atas dia kecil. Tapi bawah dia ni sador. Kan? Dia sador dekat bawah ni. So, yang ini pun kena ukur. Jangan nanti yang dekat sini boleh muat, dekat sini dia tak boleh masuk. Bajunya sampai siku je. Tak boleh masuk. So, kena ukur. 3 part ni kena ukur. Lubang ketiak. Kalau Nurul ukur ngam-ngam lah, tak ada kelonggaran lagi. Sebab kelonggaran dia akan Nurul tambah dalam 2 ke 3 inci. 2 ke 3 inci, selalunya dalam 2 inci macam tu. Kalau 18 tu kena siapkan dia 20, kecuali baju tu fit. Kemudian yang dekat sini kita boleh agak-agak lah. Kita boleh agak-agak, boleh je kita ukur siap, boleh juga kita ukur macam ukur fit-fit macam ni, so kita kena tambah. Tapi kalau dekat sini bagusnya kita ukur siap-siap lah, so customer tu nampak besar mana dia nak. Nak 14 ke, nak 16, dia bagi pusing-pusing nak tengok macam mana. Kemudian ujung tangan kita ukur. 3 ni kena ukur. Jadi nanti kalau baju sendiri tak apa, boleh alter 2-3 kali. Tapi kalau baju customer terlalu banyak kita alter, buka jahit, nanti baju tu dah macam belacan dah. Dah lembik macam belacan, tak ada rupa baju baru. Kan, kena hati-hati juga walaupun benda tu kita buat basi besar. Tapi kalau baju kurung pahang, baju kurung atau baju kurung pahang, kena hati-hati sebab basi dia kecil. Basi dia kecil je kita buat. Jadi kalau macam nanti terkecil, terbesar, memang akan problem. Kalau kurung moden tak apa. Sebab basi dia kita buat besar. So kena ukur betul-betul. So sekarang ni Nurul punya ketiak ni. Nurul punya ketiak kita ukur macam ni. Okey. Dia kena dari atas bahu. Kena dari atas bahu. Okey, kena dari atas bahu macam ni. Nampak yang ni dalam 17 inci. 17. Ni pun ada longgar lagi. So 17 besar. Kalau siap dalam 19 inci ni kita dah okey lah.
So Nurul punya lubang ketiak tadi 17 inci. Kita nak tengok macam mana kita nak tengok. Kita akan buat macam ni. Kita kena dapatkan dia terus ukuran siap. Kena dapatkan dalam 19 inci macam tu. Sebab Nurul punya lubang ketiak 17. So kita kena dapatkan, lepas kita ukur ni, kena dapatkan dalam 19 inci. Kita buat macam ni. Oh ni kita tolak dulu. Okey, dekat sini kita keluarkan dulu dalam 3/4. Okey, kita keluarkan dulu dalam 3 suku. Kita gunakan curve ni. Okey, yang ni nanti kita akan buang. So kalau macam kita tak pandai, kita boleh lukis macam ni. Yang Nurul lukis ni tak perlu. Tapi ni untuk kita nak check balik recheck. Okey, recheck. Kita akan check balik. Kita boleh gunakan pensil. Ini kita nak check lah. So kita buat macam ni. Kita buat macam ni, macam baju kurung moden ini untuk check. Ada jual pola baju kurung, faham saya. Fatia, kalau Nurul pola baju memang Nurul ada jual, tapi ikut order lah. Kalau boleh kalau nak lebih okey, bagi terus ukuran badan kan. Okey. Ni ada orang buat lawak ni depan Nurul dia. Allahu Akbar. Fatia nanti boleh WhatsApp Nurul ya. Okey. So kita nak check balik, kita kena buat tali tape macam ni. Kan? Kita buat tali tape dekat garis bantu yang kita buat ni. Buat macam ni, kita check macam ni. Okey. So sekarang ni Nurul dapat, bila Nurul buat macam ni, 9/3/4. 9/3/4. So bila kita lipat 2, akan dapatkan 19,5. Okey, dapatkan 19. So dengan cara ni, kita tak akan ragu orang tu akan muat ke tak baju tu. Tangan baju tu orang tu akan muat ke tak. Itu cara nak dapatkan, nak pastikan dia punya lubang ketiak boleh muat. Okey. Dia punya cara macam tu. Kita mula-mula kita ukur yang kita nak dapatkan benda ni, bahu bagi 2 tambah setengah inci. Morning Kak Z. Okey. Okey, Nurul dah siap separuh. Kak Z boleh follow balik nanti. Boleh share dulu. Okey. So yang Nurul ulang sekali lagi ya. Nurul ulang sekali lagi. Tak apa, ulang-ulang banyak kali. Dapatkan benda ni, dapatkan 8 inci ni daripada bahu bagi 2 tambah setengah inci. Kemudian kita nak pastikan dia punya ketiak ni boleh pakai baju lengan yang boleh muat ke tidak. Kita akan ukur macam ni balik. Kita ukur dan kita pandukan pada lubang ketiak. Okey, kita ukur macam ni. Kita ukur macam ni. Kita kena dapatkan, betul, kita kena sukat sampai hujung pesak. Sampai hujung pesak. Kalau baju kurung biasa kan guna kekek. Kena sampai hujung kekek. Dia berlaku juga dengan baju kurung biasa ni. Yang baju kurung biasa kan kita ada yang 4 segi tu dekat bawah tu. Yang 4 segi tu, kalau 4 segi tu dia letak dia dekat sini. So kita ukur sampai ke situ. Sebab nanti kan yang 4 segi tu dia akan terbuka. Bila kita pakai dia akan terbuka. Macam tu. Itu cara nak pastikan balik. Kemudian yang dekat sini kena ukur. Bila dah siap lengan tu, kita dekat pola ni, kita boleh suka-suka kita nak buang, kita nak gunting, kita nak tampal, boleh, tapi tak boleh pada kain. Okey, yang ketiak ni kita kena ukur juga. Kena ukur. So sekarang ni kan dia duduk dekat, katakanlah dia dekat sini. Ini nak pastikan lah. So dekat sini selalu dalam berapa, dalam 4 atau 5 inci lah. 5 inci macam ni. So kita kena ukur macam ni. Ni dapat dalam 7 suku. 7 suku dalam 14,5. Kita buat macam ni. Kita kena ukur dekat sini. So kalau macam tak nak, kita boleh besarkan lagi sikit. Kita besarkan lagi sikit. Yang ni kan kita serong. Boleh besarkan macam ni sikit ke. Kita naikkan.
Dekat kertas, dekat pola kita boleh suka-suka kita, tapi tak boleh pada baju. Tambah kalau kain yang licin. Jadi Nurul sarankan kalau nak buat baju tu, biarlah kita pakai dekat kertas ni dulu. So kalau katakan dekat sini, bila kita ukur macam ni, ini betul-betul bawah ketiak ni, dekat sini lah dia macam selalu dalam 5 inci lah, dalam 5 inci macam ni. Kita ukur, masih kurang kan, so masih kurang kita naikkanlah dekat sini sikit. Kita jangan usik, jangan turunkan dia ke bawah, kita naikkan dekat ni sikit. Kita buat macam ni. Kalau dia lengan terkecil, so kita buat dekat sini. Kita besarkan sikit macam ni. Okey, kita besarkan sikit macam ni. Kita ukur balik. Kan, kita ukur balik. Dah dapat dah 15. Ni mungkin Nurul punya nanti akan sempit. So Nurul kena adjust balik lah. Adjust balik sikit. So jadi dia 15 inci. Kita bila buat baju, walaupun macam-macam kan, cikgu macam-macam dia punya cara nak mengajar, tapi kreativiti kita penting. Kreativiti kita penting. Tak boleh kita macam pembaris sangat. Kan dalam buat baju tak boleh kita macam pembaris sangat. Bila dikata kena ikut macam tu. Tapi bila kita dah ukur, kita tak kena macam size tu tak kena. Baju kurang. Baju kurung. Ada. Boleh scroll balik dekat Nurul punya page. Okey, apabila kita dah ukur dekat sini kurang, kita boleh lebihkan, dekat sana kurang, lebih kita boleh kurangkan. Tapi kita ada basic dia kita tahu. Bila kita ada basic, kita nak buat apa pun kita masih tahu line dia. Masih tahu macam nak kurangkan pinggang. Kalau kita buat macam ni, kita senang. Adjust dulu dekat sini, tak apa. Conteng-conteng banyak-banyak pun tak apa. Kita yang buat. Kita yang tahu. Dia macam tu. Jadi Nurul dulu pengalaman Nurul sampai Nurul baru dalam 3-4 tahun sekarang ni yang Nurul tak pakai pola untuk baju kurung macam ni. Tapi kurung pahang, Nurul baju kurung biasa je yang tak pakai pola. Kalau baju lain semua Nurul akan pakai pola. Semua Nurul akan pakai pola. Apalagi baju kurung pahang, memang Nurul akan pakai pola. Nurul tak akan potong yang macam tu je. Tak faham lengkung ketiak tu. Ini tak ada lengkung ketiak ni, tak. Ini bukan apa? Ini hanya untuk nak ukur balik. Sekejap, Nurul tengok. Okey. Nurul akan ulang. Ini tak pakai. So Nurul buat dengan pensel tadi. Okey, Nurul akan ulang balik dekat part ketiak ni. Sebab dekat baju mana-mana pun baju yang paling sensitif tu pada part ketiak ni. Okey, kita tadi ambil bahu. Nurul ulang lagi, minta maaf pada yang dah faham. Tak apa, kita bagi laluan bagi yang Nurul akan ni, bagi yang belum faham lagi ya. Okey, bahu tadi ni garisan bahu. Kita ambil bahu. Bahu Nurul 3/4. Sebab 15.5. So kita ambil ukuran bahu ni, kita draw sampai ke bawah. Ini semua garisan bahu. Kemudian kita turun daripada bahu, turun 1 inci. Ini turun ke bawah 1 inci dari garisan bahu, turun 1 inci. Okey, turun 1 inci daripada garisan ni ke sini. Kita ambil lebar bahu tadi 15.5 bahagi 2. Boleh juga macam kita bahagi dulu, dia sama je, lebih-lebih kurang. Macam tu. Macam bahu Nurul ni tadi 15.5 bagi 2, tambah setengah inci, lebih-lebih kurang dalam 8 ataupun 8.5. Macam tu. So Nurul tak nak besar sangat dekat sini, Nurul ambil 8 inci. Tapi kalau macam masih better ambil yang besar dulu kan. Ambil besar dulu, nanti baru kita check balik. Okey, kemudian kita tandakan dekat sini. Okey, tadi Nurul ambil 8 inci, kita tanda dekat sini. Tanda dekat sini, kita buat garisan. Nurul ajar buat pola kurung pahang. Boleh. Kita settle satu-satu dulu ya, bagi faham yang tak moden sangat ni dulu. Baru, sebab dia ini sebenarnya pola advance untuk boleh buat yang moden juga. Boleh. Baju kurung ada, Rosita ada, semua ada. Boleh scroll balik dekat Nurul punya live tu, yang dah lama-lama tu. Ada. Nanti kita akan ulang lagi. Kita akan ulang-ulang sampai yang kurung moden tu memang kena ulang banyak kali lah nak bagi faham. Sebab semua basic baju semua dekat situ. Okey. Nurul sambung. Daripada garisan bahu ni kan kita buat serong tadi, dia turun dalam 1 inci.
Dia ada dua cara. Kita boleh buat ni lurus. Boleh buat lurus untuk tangan. Untuk dapatkan tangan, kita boleh buat lurus. Kalau nak letak span, boleh. Kalau nak letak span, kena tambah setengah inci. Kalau nak kena tambah setengah inci. Kalau 8, kena buat 8,5 lah. Dia macam tu. Okey, boleh buat macam ni. Boleh kita turunkan macam ni. Boleh kita luruskan pembaris ni. Daripada ni, kita boleh luruskan macam ni. Boleh je. Okey, boleh je. Kita boleh buat macam ni juga. Tapi Nurul dah lama buat pola ni. Memang dia punya hasil nampak sama bila dah siap. Tapi bila kita pakai tu, Nurul tak tahu selah dia dekat mana. Tapi bila pakai yang serong ni lagi selesa dekat tangan. Lagi selesa dekat tangan. Okey, terima kasih Roshayati. Nurul lupa nak bagi tahu, kalau kita nak letak span, kita kena tambah lah. Kena tambah dalam setengah atau suku inci. Tengok berapa panjang, berapa span yang kita nak ini kan. Macam tu. Kalau tak letak span, tak payah. Tapi kalau macam ni, macam Nurul punya tadi dalam 8 suku atau 8,5 kan. Kalau tak tambah pun tak apa. Tengok kita tengok pada tangan lah. Span sekarang pun bukannya span yang apa sangat kan, 2-3 kali pakai dah ni. Oh, ada orang lelaki ke dekat dalam ni? Nurul tak perasan pula. Okey Kak Aziz, tak apa, sama-sama. Nurul hanya share apa yang Nurul faham je. Okey, so tadi kita dah buat ukuran dari sini ke sini. Kita dah ukur labuh tangan, kemudian kita buat ke bawah ukuran ujung tangan ni. Kita akan ni ujung tangan kan, kita dah serongkan macam ni. Kemudian dekat sini kita dah ukur tadi dada, so kita dapat ketiak. Kita dah ukur dapat ketiak macam ni. Kemudian kita nak ukur balik yang lengkung tu, bukan kita nak buat. Itu kita hanya nak tahu apa tangan kita bila masuk dalam baju ni muat ke tak, sempit ke tak, besar ke, kecil ke. So kita cek ulang. Kita cek ulang dia punya tu ngam ke tak. Ini yang lengkung ni. Jadi macam mana nak ukur? Okey, kalau macam Nurul dah biasa, dah selalu buat, Nurul buat je lah macam ni. Ukur macam ni, macam ni kan. So mana yang belum biasa tu, kita buat macam baju kurung. Tapi bukan kita potong ikut tu, itu hanya untuk kita nak ukur. Kita buat macam ni, lengkungan macam ni. Okay, kita lengkungan macam ni. Lepas tu kita ukur lah. Kita ukur macam ni. Kita ukur. Waalaikumsalam. Okey. Lepas tu kita ukur macam ni. Kan, ini untuk lengan. So bila macam ni kan terkecil sikit. Jadi macam ni 7 suku. Nanti takut sempit. So Nurul kena dapatkan dalam 15. Nurul naikkanlah sikit. Kita adjust ke atas. Okey. Dia macam tu. Kita adjust ke atas. Kita lukis balik. So yang ni kita tak pakai dah. Nurul tunjuk dekat sini. Tadi lengan kan terkejut sikit. So kita naikkan sikit dia. Naikkan ke atas ni. Tak ada masalah sebab dia masih dekat kertas lagi, belum kita pindahkan pada baju. Kan. So yang ini tadi ujung tangan tadi 14 kan. Bila kita buat macam ni dah jadi 16. So kita ukur balik. Jadikan dia balik. Yang ini pun kita adjust balik. Kita adjust balik macam ni. Yang ni jadi kita tak payah pakai lah. So bila kita ukur macam ni, dah jadi 15, dah besar. Kita kena adjust balik kan. Kita bukannya perfect sangat, sekali buat terbetul tak. Macam akan ada kesilapan. Tapi bila dekat kertas ni kita masih selamat lagi lah, bukan pada kain orang. Kalau pada kain orang, macam mana kita nak buat? Kita dah terpotong, dah terkecil. Ujung-ujungnya kena ganti. Walaupun kita nanti ada kain basi nak lebih apa kan, tapi masalah. So kalau buat pola macam ni, senang. So dia jadi macam ni. Kemudian yang ini Nurul masukkan dalam 3/4. Ini kenapa tak nak bagi ujung tangan tu
Yang ni. Ini bukan yang ni. Yang ni. 3/4. Ini kita masukkan, nanti ini kita buang. Okey, alhamdulillah faham. Tu yang Nura harap boleh faham. Okey, ini macam biasa. Nura baju kurung pahang ke? Baju kurung biasa ke? Nura memang akan buang dekat sini 3/4. Nura akan buang dekat ujung tangan tu 1/2 inci. Jadi kejadian dia cantik. Bila kita pakai baju tu tak ada, perasan tak bila pakai? Ada baju bila kita pakai baju kurung. Ini bukan saiz Nurul. Kalau saiz Nurul boleh Nurul tolong pakai. Okey, bila kita pakai. Okey, yang ni kan dia nanti dia letak macam ni. Kalau kita tak buang yang 3 suku ni dia jadi macam ni. Yang ini dia akan ke depan. Ni nampak tak bila kita pakai, walaupun bukan Nurul punya saiz, so dia dekat tangan tu dia cantik. Ada bulu-bulu ni. Ada benang. Nampak dia kalau walaupun baju tu bukan saiz kita, tapi bila kita tunjuk dekat tangan macam ni kan, bila kita potong macam ni, dia tak ada terjulur keluar. Macam dia memang boleh tarik lah, sebab memang dia tak ada. Dia jadi macam ni. Perasan tak ada baju macam ni, dia terlebih macam ni. So bila dia letak macam ni, bila macam ni pun dia yang dekat dalam ni dia akan terlebih. So tu yang kita buang benda ni. Kita buang dekat sini dan ujung tangan. Jadi nanti bila siap dia cantik je. Dia cantik je terletak macam ni. Okey. Itu satu. Kemudian ada lagi yang kita kena buang. Kita kena buang dekat bahu ni pula. Dekat bahu, bukan dekat dada. Dekat dada sini kita masukkan dalam 1/2 inci. Sini pun dalam 1/2 inci. Kita masukkan dalam 1/2 inci. Kemudian yang ni boleh guna yang tapi boleh guna yang pembaris macam ni. Tapi Nura tak suka. Nura suka guna pembaris yang curve ni. Alhamdulillah Rosita boleh faham. Okey. Nura guna yang curve ni. Yang ini boleh juga kita buang sikit bagi dia tak ni sangat. Ini kita buang. Ini kita ambil daripada okey. So yang ni kita akan buang juga. Okey, yang ini kita buang juga. Dia tak akan kesan sebab tadi kita tambahkan dia 1/2. So bila kita buang 1 inci, 1/2 inci ada lagi 1 inci. So kenapa kita buang dekat situ? Kenapa kita buang dekat situ? Sebab bila kita pakai baju, dia selalu kan, bila baju, perasan tak baju, kalau baju kurung lah, bila kita buat dekat sini dia macam menggelembung. Menggelembung banyak-banyak dekat sini. So kita bila kita potong tu kita kena tarik sikit sini. Sebab badan kita ni bukan straight tau. Kita punya badan dekat sini dia melengkung. Melengkung badan dekat sini. So kena dia tak akan kacau sebab tadi kita campur dia 1/2. Kan? Kita campur dia 1/2. Jadi kalau kita buang setengah tu nak bagi cantik, baju tu. Kenapa? Okey, mungkin ada yang tanya, kenapa cikgu tak tambah dia dalam 1 inci? Kan? Hasil dia tak sama. Okey, kalau kita tambah dekat sini 1 inci, mesti ada yang tertanya kan? Dah tambah buang. Baik, tak payah buang. Tambah je 1 inci kan? Mesti sama juga. Tak sama. Okey. Kalau kita buat 1 inci, dia tambah dekat sini 1 inci, sini 1 inci. So kita akan tarik garis macam ni. Okey. So kita akan tarik garis macam ni. Dia punya pesak. So dia punya badan tu kekal. Kalau bahagian pinggang tu boleh tak masukkan ke dalam sikit untuk dapatkan shape. Ini dia dah masukkan dah. Yang ini tak apa. Yang ini Jasmine, ini Nurul punya pinggang. Jadi memang tak ada shape. Dia memang tak ada shape untuk yang ini. Jadi kita akan buang dekat sini. So nanti kejadian dia macam baju tu ada dart. Faham tak?
So kalau memang apa pening-pening nak tambah 1,5, lepas tu buang setengah. Memang dia memang cara dia macam tu. Kita tak akan buang dekat sini sebab dekat sini dia tak ada apa, so kita akan buang dekat sini. Sebab nanti dia akan labuh tangan tambah ke tak. Labuh tangan tak payah tambah untuk span. Dia lubang ketiak. Dia tak sebab tangan tu dia bukan pada span. Dia ketiak. Okey. Faham kan? Kenapa kena tambah 1,5 bukan tambah 1 inci? Sebab setengah inci tu nanti juga Nurul buang. Hasil dia tak sama. Kita nak buang dekat pesak ataupun kita nak buang pada badan. Dia tak sama sebab yang ini kedudukan dia pada badan. Alah Kak Zin. Ya ke? Tak apalah, biarlah. Tapi hasil dia okey. Kak Zizi, tak apa. Biarlah complicated sikit. Tapi faham kan? Ini Nurul dah cakap berbelit-belit, berpusing-pusing ni. Faham ke tak? Okey, Jasmine faham. Yang lain faham ke tak? Yang Nurul cakap. Tekak dah kering tapi tak boleh nak minum kan? Kita puasa. Sabar je. Cuba komen. Faham tak apa yang Nurul cuba sampaikan? Ni ada mata 100 lebih ni. Boleh faham ke? Lepas ni kena buat kerja rumah lah. Kena buat. Lepas tu kena tunjuk dekat Nurul. Okey. Alhamdulillah faham. Tangan selalu. Apa tu? Sorry. Kat bawah tu sama ke dengan bahu? Betul sama. Ini kalau korang faham. Okey, kalau korang faham, dia sama. Yang masuk ke dalam ni riau. Kan? Ada yang buat macam ni. Dia masukkan dalam 1 inci atau 1,5 inci kan. Dia buat macam ni. Yang ini kena naik. Yang ini kena naik. Nurul terlalu fokus pada tangan sampai terlupa yang bawah tu. Yang ni kena naik. Okey, satu lagi tips supaya tak baju tu terjongkit. Kan itu banyak problem bila buat baju. Alhamdulillah faham, insya-Allah faham. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ramai yang tanya kenapa bila buat baju kurung tu terjongkit, yang depan naik, yang belakang naik, yang depan naik. Yang depan lah naik, jongkit kan. Okey. Dia bila kita nak potong baju, lebihkan yang depan tu. Yang depan tu lebihkan daripada belakang. Lebihkan dalam 1 inci ke, 3 suku ke, setengah ke. Pola Nurul tak pernah ada basi. Kita semua pola dia basic, tak ada basi. Basi kita boleh buat pada kain supaya tak keliru. Kalau kita nanti kita keliru kan. Tadi berapa kita ambil basi? Kita ambil setengah ke, kita ambil 3 suku ke, kita ambil 1 inci. So pola yang ni tak ada basi. Ini tak ada basi. Tak ada basi. Nurul buat pola tu tak ada basi. Sebab pola Nurul buat ni akan pakai berulang kali. Kalau customer repeat, dia hantar lagi baju, dia nak baju yang sama, Nurul akan gunakan pola yang sama. Itu adalah kita punya value yang kita bagi. So kadang-kadang kan ada customer cakap hantar baju 4 pasang, yang satu okey, 3 lagi tak okey. Tapi kalau kita gunakan pola, insya-Allah, sebab material yang dibagi tu tak sama. Ada yang satin, ada yang cotton, ada yang sutra kan. So dia cara kita nak potong tu tak sama. Dia tingkat dia punya susah tu lain. Boleh cuba. InsyaAllah nanti jadi cantik. Dah buat nanti Jasmine ambil gambar tunjuk dekat Nurul. InsyaAllah. Ini yang memang selalu Nurul buat selalu macam inilah. Memang ini apa yang Nurul kongsikan ni. Nurul tak sorok-sorok. Ini adalah apa yang Nurul buat untuk customer. Untuk customer Nurul. InsyaAllah kan. Kalau macam nanti lepas cuba cara Nurul ni lebih okey, boleh pakai. Tapi kalau macam apa ni Nurul aja ni tak macam ni, tak apa. Guna je cara sendiri. Nurul saja nak share. Okey, untuk bawah baju, untuk bahagian depan Nurul akan tambahkan 1 inci ataupun 3/4. Kemudian yang belakang ni dia sama. Mula-mula kita nak naikkan macam ni dulu. Nurul jarang boleh kongsi dengan Nurul. Ya. Boleh. Okey.
So dekat sini kita selalu naik bukan setengah, dalam 1 inci ataupun 3/4. Dalam 1 inci ataupun 3/4 sebab baju dia kembang kan. Kalau kembang dia kena naik dia lebih sikit. Okey, ni yang belakang kita naik macam ni. Sebab pembaris ni dah okey, orang buat dia dah pandai. Buang berapa? Setengah inci je. Yang hujung tangan setengah inci. Yang orang yang buat pembaris ni dah perfect dah. So Nurul tak ukur lagi. Ini pun mungkin naik dia 1 lebih kan. Gunakan macam ni. So yang untuk yang depan kita turunkan. Kita turunkan dalam 3 suku. Okey, yang depan ini yang belakang, ini yang depan. Tapi kalau tak nak banyak sangat pun dalam setengah inci pun boleh. Janji jangan sama depan dengan belakang. Janji jangan sama dekat depan dengan belakang. Kalau leher tak payah kongsi kan, sebab leher dah tahu semua, masing-masing mesti dah punya bulan tu, boleh terus tebuk dia. Leher orang dah faham. Tapi orang yang banyak keliru sebab apa? Nurul pun buat alteration. Bila kita menjahit, orang akan hantar alteration kan. Kemudian yang kebanyakan baju kurung pahang atau baju kurung biasa, bila dia buat dekat tangan, dia nak kecilkan tangan. Okey, ni dah terlalu popek-popek cakap. Dekat sini pun kena naikkan 1 inci. Okey, naikkan 1 inci. Kalau mana yang tak faham, yang dekat sini tak naikkan pun tak apa. Tak naikkan pun tak apa. Sebab dekat sini dia tak ada masalah sangat. Sebab Nurul potong yang ini lurus je. Lurus je. Sebab kita kan dah ambil dia punya bahu ke pinggang. Dia punya ni hanya untuk manis, untuk cantik. Bukan seharusnya nak macam ni. Sebab dulu Nurul lama sangat Nurul bila nak potong yang berpusing-pusing tu. Nurul tak, dulu lamalah, dalam bertahun-tahun dah juga. Nurul akan ambil benda ni, Nurul ambil straight. Ambil lurus je. Senang nak cantum. Bagi newbie, jangan buat serong dulu. Nanti bila nak jahit tak cantik. Tak pandai. Kalau dah pandai tu tak apa. Sebab Nurul pun dulu dah buat macam ni juga. Buat lurus. Dia dah tak ada masalah. Sebab apa? Kita dah ambil ukuran pinggang, bahu dengan pinggang dengan ukuran yang betul. Lagipun dekat sini kita dah turunkan 1 inci. Dekat bahu 1 inci. Jadi dekat garisan tu nanti insya-Allah dia memang akan ngam lah. Dia tak ada apa. Jadi kalau mana yang belum berapa mahir tu, yang dekat sini tak payah naikkan. Boleh straight je macam tu. Okey. So rasanya dah okey kot. Yang mana tak nak tunggu Nurul, nak potong terus pun tak apa. Boleh potong terus sebab ni baju ni dah baju biasa kan. Sebenarnya cumanya Nurul nak kongsi yang lebih sikit lah yang Nurul tahu. So bila kita ni dia lipatan kain lah. Dia lipatan kain. Ini dipotong. Kan bila dipotong bukan yang ini kita yang letak dekat lipatan kain, yang serong. Yang serong ni kita letak lipatan kain. Dia macam tu. Okey, ada yang nak tanya lagi? Ada yang masih kurang faham? Okay, kadang-kadang ada yang WhatsApp Nurul, bukan tak boleh, boleh kadang-kadang, tapi bila dekat tu Nurul ni kadang-kadang pelupa. Nurul ni memang pelupa. Yang mana? Macam mana? Yang ini. So bila kita hari ni kita punya baju kurung pahang, tanya mana-mana yang tak, yang ada macam sampai terbawa tidur lah. Kenapa macam ni kan? Boleh. Mana yang Nurul tahu, Nurul akan inilah. Supina Liza, Assalamualaikum, baru join Nurul, terima kasih. Okey, mulai daripada ni, selamat Ramadan, insyaAllah Nurul akan live setiap hari insyaAllah pukul 10 pagi. InsyaAllah 10 pagi kita akan share lah berkenaan dengan apa-apa je lah kan, apa-apa je lah masalah baju lah. Jangan suruh Nurul buat kek, memang Nurul tak pandai. Buat-buah Melaka boleh lah. Kan, masak ni memang feel sikit. So yang baju ni pun sebenarnya bukan expert sangat tak, tapi dah selalu buat.
tunjuklah cara potong. Ya Biba, besok pagi. Besok pagi 10 pagi kena set notification lah. InsyaAllah pukul 10 pagi. Start hari ni Nurul dah jaga time. Nurul pasang alarm. Okay, pukul 10 kita akan live. Tak boleh lah macam nanti terlalu panjang dia punya live ni. Bukan tak boleh, Nurul ada je masa boleh buat. Tapi kita macam Nurul dah buat tajuk. Hari ni buat pola. Jadi senang nak cari nanti. Kan Nurul dah buat tajuk. Nanti bila ada kesulitan boleh rujuk balik lah dekat Nurul punya video ni. Boleh cek balik. Ajarkan cara buat lipat. Dari hari tu lagi kan ada Nurul cakap Nurul simpan kain. So sekarang dia ada berapa homework. Nurul ada satu kain lipat batik yang belum Nurul jahit, yang memang Nurul simpan. Sama-sama Nurul. Kalau nak kembangkan lagi boleh nak kembangkan lagi, tapi jangan dari pinggang. Jangan dari atas, dari pinggang ke punggung. Terus kembangkan. Boleh. Nurul ada simpan kain lipat batik belum jahit, yang kain baju biru yang semalam baju lace tu belum jahit, kemudian ada baju kurung biasa belum jahit. Kemudian ada kain pecah 6 yang belum jahit. Itu dari minggu lepas itu sebenarnya yang Nurul nak buat live kan. Nurul nak buat live, tapi itulah minggu lepas ni memang keadaan tak. Bukan Nurul punya phone. Nurul punya phone sebab Nurul buat video. Okey, nombor phone Nurul ada dekat atas tu, 018 76 17 937. 018. Nurul tak jawab call. Nurul hanya jawab WhatsApp saja. Siapa-siapa call memang Nurul tak angkat. Okey, tak suka borak-borak dekat phone. Okey. Jadi mana siapa yang cuba telefon memang Nurul jarang angkat, memang tak angkat. Kalau WhatsApp insya-Allah Nurul akan baca. Tapi kalau lambat-lambat sikit tu faham je lah kan. Tak apa, saya tunggu. Nurul pesak yang nak dipotong tu belah juga kan. Pesak yang nak dipotong tu belah juga kan. Dia kalau pesak gantung kita belah. Kalau kurung pahang kita tak belah. Kalau yang kurung pahang kita tak belah. Kalau kurung pahang tak belah. Tak cantik. Dia jadi macam ni yang kurung pahang. Dia tak. Mana? Dia tak ada belah ni. Tak ada belah. Tapi kalau pesak gantung belah. Thanks, mohon maaf atas terlanjur kata. Tak ada apalah, mana ada terlanjur kata. Orang ni tengok je. Ini yang Nurul yang kena minta maaf. Nurul je yang popek-popek. Nurul je yang cerita banyak. Kan? Tapi tak apa, insyaAllah. Umur Nurul berapa macam budak comel? Nurul dah 44 tahun. Nurul dah 44. Macam baju potong badan depan dan belakang macam mana? Okey. Ita, Rosita. Esok ya follow Nurul. Kita akan potong baju besok. Besok. Sebab ini bukan apa. Nurul dah buat tajuk. Dekat setiap live kita dah buat tajuk. Macam nanti kesulitan kan. Kesian nanti orang nak tengok balik. So hari ni kita punya tajuk membuat pola. So kita biarlah buat pola je. Nak sembang-sembang macam ni tak apa. So macam besok kita nak gunting, biar kita gunting. Lepas tu kita nak jahit, habis jahit. Jadi tak ada bercampur-campur. Okay, mas 018. Dekat atas tu ada Nurul buat link. 018 76 17 937. 018 76 17 937. Nurul. Nurul tu nama panggilan. Nama panggilan. Nama betul Nurul bukan Nurul sebenarnya. Nak tahu nama Nurul siapa? Nurul ni nama yang dah Nurul gunakan selama 20 berapa tahun 25 tahun. Dah 25 tahun. 18 76 937. Okey, nama Nurul bukan Nurul sebenarnya. Nama Nurul Leni. Leni Satria. Kan? Wah, nama glamour betul. Tu nama Nurul. Tapi dah lama, dah arwah suami dulu memang ajar cara ambil leher sekali. Okey, boleh. Pola lepas tu betul. Mula-mula kita akan potong. Besok pagi sebelum kita potong kain, Nurul akan ulang sekali lagi. Nurul akan terangkan lagi sekali.
Nurul akan ulang lagi sekali. Nurul akan yalah, mana-mana yang terlepas kan. So Nurul tak akan potong dulu. Esok insya-Allah selama puasa ni nak istiqamah setiap 10 pagi. Kalau lebih pun dalam 15 minit macam tu lah kan, sebab kadang-kadang nak set up apa semua. Apa Kak Zizi? Itu nama macam nama glamour, nama Leni kadang-kadang, tapi itulah, itu nama IC je kan, nama IC, nama pasport guna nama tu. Tapi kalau Nurul dah selesai dengan nama Nurul, panggil Nurul je lah. Nama Leni, Leni tu lembut. Leni kan bahasa Arab, Leni Leyinah, lembut. Tapi ujung dia tu Satria. Ujung dia tu Satria tau. Satria tu keras. So Nurul tak nak guna nama tu. Bila guna nama tu, Nurul akan jadi seorang yang keras, kasar. So bila guna nama Nurul, jadi bila guna nama Nurul ni dia macam soft je, dia macam lembut je. Tapi kalau dulu Nurul kerja, Nurul pernah jadi cikgu. Kena nama, tak boleh panggil. Bila dia nama ni ada efek kan, sebab nama orang mendoakan kita. Bila orang panggil, orang akan sebut, itu akan jadi tak tahu, aura dia tu memang akan ikut nama. So kalau dalam bekerja, macam dulu belajar, kuliah ke apa semua, pernah mengajar juga dulu, itu panggil nama betul lah. Bila nama betul dia panggil tu, ketegasan tu akan timbul. Tak ada senyum-senyum macam ni dah. Kan, dia memang boleh tiba-tiba boleh bertukar jadi garang. Nurul ni personality dia macam orang senang, Nurul ni tak boleh nak dendam dengan orang. Walaupun orang tu buat Nurul macam mana pun, Nurul tak boleh nak marah dia lama-lama, tak boleh. Nurul tak boleh marah dengan orang sampai lebih daripada 5 minit, memang Nurul tak boleh. Kadang-kadang orang yang apa, Nurul kata macam kau ni tak ada perasaan. Memang saya tak ada perasaan, sebab saya tak boleh nak marah orang lama-lama. Jadi macam walaupun orang tu buat benda tak elok kan, sebab dalam berniaga ni dah banyak cabaran. Bukan sebulan, 2 bulan kita berniaga, bukan sebulan 2 bulan kita berjumpa dengan orang. So macam-macam dugaan dah kita tempuh. Jadi memang, tapi Alhamdulillah, moga-moga Allah pelihara sifat yang ada pada Nurul macam tu. Jadi terima kasih sama-sama Kak Rosna. Okey, jadi Nurul ni memang tak boleh. Nurul ni tak tahulah personality Nurul ni macam mana kan. Tapi kadang-kadang ni tengah marah-marah, ada orang ketuk pintu. Pintu macam tu, Assalamualaikum, Nurul tak boleh senyum. Tu Nurul. Jadi tak tahu, bukan bersandiwara, bukan nak buat saja-saja, tak. Macam ni kan Nurul cerita dengan ni, Nurul nampak macam Kak Zizi, macam Jasmine, macam Nurul, siapa-siapa semua dalam ni seolah-olah berada di depan Nurul. Jadi Nurul bukan senyum, Nurul buat-buat, bukan Nurul apa cerita-cerita Nurul buat-buat, tak. Tapi nanti bila tengah buat macam ni, tiba-tiba ada sesuatu yang buat Nurul marah, on the spot Nurul akan marah, tapi sekejap. Sekejap je. Nurul jadi macam tu. Tapi sekarang dah boleh kontrol, dulu tak boleh kontrol. Sekarang dah dewasa kan, bukan dewasa lagi, dah tua dah. Dah tua dah, jadi memang dah kena kontrol, banyak kontrol emosi. Jadi memang sekarang ni Alhamdulillah dah jarang marah. Kalau dulu sikit-sikit memang nak marah, tapi sekejap je Nurul marah. Yang mana-mana pernah kerja dengan Nurul tu dia tahulah, kalau Nurul tengah marah tu memang semua keluar, tapi tak ada dah mencarut. Tak ada nak mencarut lah, tapi akan mana yang Nurul Nurul ni jadi tak simpan dalam hati. Jadi tak simpan. Aku nak marah, aku nak keluarkan. Janji sebelum tidur tu kena clearkan semua. Dia kena clearkan semua. Nanti mana-mana yang kita patut minta maaf lah balik. Walaupun dengan anak-anak Nurul ni, mungkin yang mana yang dengar ni, dia faham sangat lah perangai Umi dia ni. Dia akan marah. Tapi nanti sekejap je, bagi tenang, bagi relax, dia akan tak kisahlah. Kita bukan jenis walaupun tengah pekerja walaupun apa, kita akan minta maaf balik. Dia macam tu. Tak tahulah Nurul ni, orang tak cakap Nurul tak ada perasaan pun tak apalah. Tapi tapi Nurul suka dengan keadaan macam ni. So Nurul tak sakit hati, Nurul tak sakit otak nak fikir keadaan orang, kita fikir kita. Kan? Kita fikir kita. Macam Nurul share ilmu ni. Banyak juga yang PM Nurul cakap kenapa. Ni kawan-kawan lah, kawan-kawan yang mana kenal Nurul. Apa Nurul dapat bila Nurul ini? Apa benefit yang Nurul dapat? Berapa duit yang Nurul dapat bila Nurul kongsi ilmu ni? Itu yang diorang pertanyakan. Tapi Nurul percaya, bila kita bagi sesuatu yang terbaik pada orang lain, Allah akan bagi yang lebih baik untuk kita. Betul tak?
Itu Nurul punya prinsip. Nurul tak pernah berharap dapat balasan dari apa yang Nurul berikan. Petah lagi yang Nurul berikan ni tak seberapa. Jadi memang Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah diam, Allah tak pernah terlepas pandang untuk kita. Jadi bila kita bagi sesuatu yang kita sayang, yang kita suka, yang kita memang paling suka, Allah akan berikan yang lebih baik. Itu. Nurul pun tak tahu macam mana. So bila macam banyak benda magic yang berlaku dalam kehidupan Nurul, dan Nurul akan sharekan nanti. Kenapa Nurul boleh survive kan. Nurul sekarang ni merantau dekat sini. Dah 20 tahun lebih. Macam mana kita boleh survive dengan kita seorang diri, menghidupi anak-anak kan. Dengan kerja kita macam ni. Faham je lah kalau kita kerja sendiri ni kan, kadang okey, kadang tak okey. Macam mana Nurul nak survive. Tapi yang Nurul nak kongsikan, bila hati kita ikhlas, bila memang bukan nak harap famous, bukan nak mengharap viral, bukan nak mengharap pujian, tak, jauh sekali tak. Sebab Nurul sedar apa yang Nurul bagi ni, apa yang Nurul kongsikan ni hanya sikit, sangat sikit. Tapi bukan apa, bila Nurul share macam ni, Nurul lebih confident dekat diri sendiri, yakin dengan diri sendiri, dan itu sangat-sangat menggetarkan jiwa yang kita percaya. Bila kita bagi sesuatu, Allah akan bagi lebih. Dan itu Nurul akan dapat. Betul. Itu memang banyak sangat magic. Dan Nurul nak share kan, selama dalam puasa ni, bukan puasa lah, sebelum puasa dalam bulan Syakban, kerajaan kan orang sibuk dengan PKP ni. Nurul tak risau orang ambil baju ke tak. Tapi Nurul nak isi masa Nurul lah. Nurul tak nak macam kita macam tak buka kedai ke, kita nak tidur. Nurul tak nak. Masa Nurul tak nak terbuang. Nurul tak nak masa Nurul terbuang. Mungkin orang lain akan tidur, tak ada buat apa. Kita tak nak lah cerita kebaikan yang kita buat. Tapi maksudnya saya tak nak lah macam setiap minit, setiap apa yang kita buat ni macam sia-sia. Hasliza. Nurul asal Aceh. Nurul asal Bandar Aceh. Pio Aceh. Mak bapak Aceh, nenek Aceh, tok Aceh, semua Aceh. Kemudian Nurul berkahwin dengan orang Perak, orang Parit. Dulu Nurul pandai cakap Parit, pandai cakap Perak. Tapi sekarang ni kalau jumpa dengan Ipa, kalau jumpa dengan mak, akan keluar lah. Dah lama duduk KL, keluar lah bahasa KL. Dia macam tu. Nurul asal Aceh, orang Aceh. Betul-betul Aceh. Sesiapa nak pergi Aceh nanti bolehlah Nurul bawa. Kan Nurul memang tak jauh dari Masjid Raya Baitur Rahman tu, tak jauh. Mana-mana tempat tsunami yang dekat Aceh tu memang berdekatan lah. Sebab Nurul memang dekat pusat Bandar Acehnya. Memang dekat kota Bandar Aceh. Dari airport ke rumah Nurul, amin, terima kasih. Dari airport ke rumah Nurul tu tak jauh lah, dalam masa tak sampai setengah jam pun. Dalam masa 20 minit dah sampai tu. Pembawa kereta dalam 40-60 macam tu kan, sebab jalan kampung. Memang kalau flag tu, memang flag akan lalu dekat atas bumbung rumah. Macam tu. Aceh kena pergilah, kena tengok suasana Aceh tu macam mana. Kalau boleh tu nak merasakan Jumaat dekat Aceh, kena merasakan puasa dekat Aceh tu macam mana. Kalau dekat Aceh, kalau dari lepas maghrib sampai lepas tarawih tu tak ada satu pun kedai yang buka. Semua kena tutup. Tapi nak pergi tarawih ke, tak nak pergi ke, memang semua, kalau buka kedai atau kita nak beli barang, kita akan malu. Tapi memang tak ada yang buka lah. Dari start buka puasa sampai habis tarawih, baru dia buka balik. Dia tak kunci, macam barang-barang dia letak macam tu je. Dia orang tawakal je. Dia orang macam kedai runcit ke kan. Kedai runcit, ingat Jawa Selangor. Bukan. Ya, saya benar meninggal dari tahun 2009. Dari Ogos 12 Ogos 2009. Kalau nak pergi Aceh, macam apa Nurul cerita tadi, dia macam hari Jumaat kan, tu semua kedai tutup. Tapi barang dia ditutup dengan kanvas macam tu je, dengan plastik. Ditutup dengan plastik macam tu je. Tak ada pula orang nak ambil. Kalau ada ambil, orang jahat-jahat lah tu kan. Tapi memang tak boleh. Orang lelaki bersia-sia. Suami Nurul orang Parit, orang Bukit Cupak. Orang Parit. Orang Parit. Itulah.
Nanti sesiapa yang nak berjalan, nak apa kata ni dah PKP, mak saya pun ada dekat sini, datang hari tu nak berubat mata sebab mata umi saya ni dah tak nampak. Dia katarak, mata kanan dah tak boleh buat. Mata kanan dah tak boleh buat, so mata kiri nak operation. Tapi sekarang tak ada buat lah, masih ada dekat sini, so tak boleh balik. Visa dia pun banyak. Aceh tak ada pencurikan, banyak. Orang nak mencuri banyak, tapi Aceh tu dia hukum dia hukum sebat. Baru-baru ni ada lagi dalam minggu, dalam 3-4 hari sebelum puasa tu kan, dia orang sebat beramai-ramai 6 orang. Dia kena tangkap haluan, lepas tu dia naik mahkamah dulu. Lepas tu dah ada putusan mahkamah, dia akan sebat lah berapa, 40 sebatan ke 20 sebatan ke. Dia akan buat di depan umum. Selalunya dia akan buat pada hari Jumaat, lepas solat Jumaat depan masjid dia akan buat stage macam orang konsert macam tu. Dia orang yang pesalah-pesalah tu akan dia sebat lah. Naiklah dengan muka pakai baju putih, pakai tudung apa semua, berdiri naik atas stage tu macam artis. Dia sebat lah, ada kalau lelaki-lelaki yang sebat, perempuan yang sebat. Dia gunakan rotan. Dia buatlah depan dia akan announce mana dekat semua orang. Ni nanti Jumaat depan akan ada hukum cambuk. Dia panggil hukum cambuk. Dia mana-mana yang baru-baru ni dia yang kena tangkap haluat ada 2 pasangan, kemudian yang dapat orang mabuk pun dia ni. Tapi melalui putusan mahkamah lah dulu. Dia ada waliwatul hisbah kan dekat sana, ada mahkamah syariah dia. Dia akan ni. Tahu rumah ni apa namanya? Rumahnya dekat masjid, betul dekat sebelah masjid tu. Dulu abahnya dulu ketua kampung Kek Cupak, dah arwah dah. Memang betul-betul pergi masjid Bukit Cupak. Rumah mak memang sebelah tu dia belaga bumbung. Rumah mak dengan masjid tu dia belaga bumbung. Tapi mak pun dah tua dah kan, dah dekat 90 tahun. Adalah dekat sini. Dulu selalulah pergi Bukit Cupak ni, sekarang dah jarang sebab mak pun seorang selalu dulu Nurul Terry cakap Perak, sekarang dah kurang sikit. Okey, banyak sangat Nurul borak. Okey, lain kali kita akan share lagi ya. Kita akan story lagi macam mana Nurul boleh sampai ke Malaysia. Nurul sampai Malaysia ni suami bawa. Macam mana dulu tak boleh. Tapi Nurul satu, tempoyak belum boleh makan. Yang lain semua boleh. Tempoyak dengan tempoyak Nurul tak makan yang berbau-bau ni, kurang sikit. Tahulah kampung Bukit Cupak. Tahu banyak durian ya, banyak rambutan, banyak manggis. Tempat kami tak ada. Tempat Nurul banyak mangga sebab dekat dengan laut. Kelapa dengan mangga. Macam tu. Nurul tak makan lagi petai, jering. Jering makan tapi hari tu mabuk sekali. Macam-macam lah kelakar. Okay, nanti next time Nurul akan cerita lagi macam mana Nurul sampai dekat Malaysia, macam mana dulu makan, boleh apa sekarang jadi hantu laksa. Kan dulu tak makan laksa, tak makan, semua tak makan. Makan jenis memilih. Tiba-tiba sekarang semua makan sampai badan dari 40 kilo naik 80 kilo. Kan Nurul pernah capai dulu 85 kilo, bukan macam ni. Ni dah susut sikit lah. InsyaAllah Allah uji sebab Allah sayang. Kan bila Allah uji seseorang tu sebab Allah tahu dia kuat. Tu yang dia uji. Jadi Nurul yakin apa yang Nurul alami ni bukan Nurul seorang yang alami, orang lain pun akan mengalami mungkin lebih lagi ketabahan dia, lebih lagi daripada Nurul. Tapi ingat satu je dia kunci kenapa kita boleh cekal macam ni. Kan mungkin ada sikit lah orang Aceh dia punya darah memang dia kuat. Itu sedikit. Tapi bukan semua. Tapi kita kena berpegang satu je. Bila Allah uji, Allah sayang. Kan bila Allah uji, bila kita terlalu banyak ujian, itu bermakna Allah memang sangat sayang dengan kita. Dia macam tu. Macam kita kan, macam kita bila kita sayang anak kita macam-macam, dia nak minta duit tapi kita akan macam-macam lah kita bagi dia ujian dulu kan. Kalau Nurul memang macam tu. Walaupun pada anak nak bagi dia kuat, nak bagi apa, jangan bila dia minta terus kita bagi, tak. Kita akan uji dulu. Macam kita pergi belajar juga, orang dari sekolah menengah nak pergi sekolah, nak pergi masuk U akan yalah dari masuk tingkatan 6 nak masuk sekolah menengah pun akan ada ujian.
dari sekolah menengah nak masuk U ada ujian, nak masuk kerja ada ujian, nak naik pangkat ada ujian. So kita kena berbalik ke sana. Kita fikir. So bila Allah uji kita fikir Allah akan nak naikkan darjat kita. Bila kita macam tu semua. Kalau pada Nurul ni prinsip Nurul je, apa pun yang jadi Nurul akan kalikan dengan kosong. Nurul akan kalikan semua dengan kosong. Jadi memang relax. Memang tak ada apa. Walaupun kita tak berduit, tapi bila kita dah berserah semua pada Allah. Ini bukan nak cakap kita ni apa, tak. Pengalaman. Sebab Nurul rasa bila dalam keadaan sekarang ni kan, kita banyak kawan-kawan yang memang mengharap pada duit jahitan saja. Bila keadaan macam ni, customer tak boleh nak ambil baju, tak boleh nak apa semua. So kita memang rasa macam kita putus harapan. Tapi ingat, bukan manusia yang bagi rezeki, Allah yang bagi rezeki. Ada je cara. Kadang-kadang macam kita tak sangka bila Allah nak bagi tu. Kadang-kadang kita memang tak sangka. Dulu lah ni Nurul bukan sehari menempuh kehidupan yang macam ni, menempuh kesusahan. Dulu masih kecil Nurul ditinggal bapa kan. Nurul ditinggalkan ayah dari kecil. Nurul tak kenal ayah. Tapi Nurul alhamdulillah membesar sampai sekarang ni. Kenapa? Kuasa Tuhan. Lepas tu kalau macam sekarang ini, orang lain ada saudara mara dekat sekeliling. So bila dia kesulitan, dia akan mengadu kepada saudara kan. Dia akan mengadu dengan saudara, tak ada duit, akan mengadu pada saudara. Tapi bila Nurul ni, Nurul seorang. Memang Nurul ada ipar yang ramai, tapi masing-masing kita tak nak membawa sesiapa pun, bukan Nurul je. Kita tak nak membebankan sesiapa kan. Yang pertama kita malu, kita segan. Itu memang alhamdulillah lah Allah bagi perasaan tu semua. Tapi kita nak mengadu pada siapa. Tapi bila kita dah keseorangan, itu Allah uji. Dia nak tak mengadu dekat dia. Kan? Tapi bila kita dah serahkan semua pada Allah, Allah akan bagi jalan. Itu sesuatu yang memang Nurul rasa, dan memang itu yang terjadi dalam kehidupan. Kita bukan kuat sebenarnya, Allah yang bagi kita kuat. Bila kita serahkan hidup kita pada Allah. Kadang-kadang kita ni tersilap. Bukan tersilap apa. Kita merasa kita tak boleh. Kita bawa kita ke depan. Kita yang ke depan. Aku tak boleh lah nak hidup macam ni lah. Susah lah. Itu selalu. Jadi kan bila kita dekat mulut ni kita dah cakap, kepala kita dah ni, hati kita dah set, itulah yang akan kita dapat. Suami Nurul sakit. Lama dia sakit. Dalam 4 tahun lah. Tapi bila pergi hospital dia tak sakit. Dia tak sakit, tapi dia sakit. Badan dia makin terkikis. Sebab kita niaga kan dari dulu. Wallahualam. Tapi bila Nurul tak nak fikirlah benda tu, tapi itu asbab sebab masa dia dah sampai. Macam tu. Jadi sekarang ni kepada, ya betul, sekarang ni memang kalau kita memang mengharap manusia yang bagi kita rezeki, kita akan stres. Tak dapat bantuan, kita stres. Tapi tawakal je. Macam apa tanggungjawab kita buat. Ada je jalan Allah bagi rezeki. Macam sekarang ni, Nurul tak pernah meniaga. So dalam ada satu sahabat Nurul, dia kedai sebelah je kan. Dia cakap macam ni, Nurul relax je, tak ada buat apa, main phone. Nurul tu tak nak buat baju, dah siap dah semua, nak buat apa ni. Lepas tu dia kata, tak apalah, tolong jual lah kat punya produk. Nurul jual lah cikang. Nurul jual rempah, Nurul jual buat cheesy kan. Tapi sambil Nurul macam, iya ke ada korang nak beli. Macam kita tak pernah nak jual, tak pernah. Nurul memang dalam memang tak pernah jual kain ke, jual apa ke. Lepas tu tiba-tiba dia bagilah dia punya link apa semua, dia kata tak apa, jadi dropship dia. Nurul, tapi Nurul tawakal je. Nurul cakap kalau memang rezeki Allah nak bagi. Jadi Nurul iklan kan. Memang terkejut. Sekali tu Nurul iklan 2 hari, dalam 50 cikang tu tak cukup. Siapa nak gerakkan, nak ubah hati manusia tu? Tak ada sesiapa yang boleh ubah hati manusia kecuali Allah. Betul tak? Itu Nurul dah memang ada. Nurul akan kongsi nanti apa yang kita kena buat. Sebab dulu Nurul dah macam terlalu bergantung dengan orang. Macam apa-apa pun kita macam sedih bila orang tak layan kita, bila orang tak pedulikan kita, memang kita akan sedih. Kan? Memang akan sedih. Tapi bila kita serahkan pada, sekarang tak ada. Nak tahu, Nurul boleh duduk dekat rumah ni, tak kisahlah dekat rumah ke dekat kedai, berbulan-bulan kalau tak jumpa orang, Nurul boleh. Itu Nurul boleh.
Sekarang ni Nurul tak ada nak mengharap orang, oh orang ni tak peduli, orang ni tak telefon kita, orang ni tak tanya khabar kita. Dulu kecil hati bila macam tu. Dulu kecil hati bila orang nak tanya khabar kita, bila apa semua, kita kecil hati. Sebab apa? Kita bergantung dengan orang. Kita mengharap perhatian orang. Kita tak tahu sebenarnya Allah dengan kita ni lebih dekat daripada urat nadi kita ni. Tapi itulah Nurul selalu dengar sekarang ni masuk ni Nurul nak masuk kepada dalam Hidup Magic yang Prof Muhaya tu. Kemudian follow Ustaz Nasrullah. Cuba follow YouTube yang apa tu bagus sangat-sangat. Ustaz Nasrullah, Prof Muhaya, kemudian Ustaz Jabir Ali Indonesia, kemudian Ustaz Yusuf Mansur, itu yang mengajarkan kita selawat, sentiasa basahkan diri kita dengan selawat. Macam Nurul buat iklan kan, Nurul post dekat Facebook. Alhamdulillah sekarang ni kalau macam dia dah terbawa, walaupun kita bercakap, walaupun kita hanya just duduk, di hati kita dah boleh berselawat. Bukan nak cakap riak, bukan nak cakap apa, tapi macam benda ni bila kita dah macam ni, hati kita ni macam apa ya, macam tak tahu, dah sebati. Sekarang ni tak ada nak mengharap, selalu putus harap. Itu Nurul dah pernah lalui semua tu. Nurul dah pernah lalui. Nurul dah pernah susah, Nurul dah pernah tak ada duit sama sekali. Nurul dah pernah macam mana nak besarkan anak seorang kan. Macam orang ni mungkin lah sahabat-sahabat dalam ni semua memang orang Malaysia, orang sini. Nurul orang luar. So kenapa Nurul macam memilih dekat sini? So macam masa dulu tu Nurul sebelum anak Nurul, sebab anak Nurul warga negara Malaysia kan. Nurul boleh je bawa diri balik kampung. Kenapa tak balik kampung? Kenapa milih? Sebab Nurul fikir kita dah sampai satu tahap kan. Kita dah sampai macam Nurul ni dah sampai umur 24. Kita bila dah sampai macam ni, anak dah besar, kita tak ada fikir diri kita sendiri dulu, betul tak? Kita mesti fikir anak. So bila sebab masalah kewarganegaraan. So bila anak Nurul dari lahir dah memang warga negara Malaysia. So bila nak bawa balik ke sana 4 orang nak uruskan apa semua. Bila nak tukar warga negara semua, banyak benda nak banyak benda nak kena uruskan. So masa tu jadi hari-hari Nurul macam mana nak buat keputusan tu bukan mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Masa suami Nurul meninggal, umur Nurul dalam 32. Anak yang paling besar tu baru darjah 6. Belum darjah 6, dah darjah 5. Yang paling kecil Mira ni baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Jadi kalau Nurul nak usung bawa balik semua, boleh. Tapi Alhamdulillah masa tu Allah masih lagi Nurul dibagi. Memang Allah tarik semua. Allah ambil suami. Dengan kita tak ada duit, dengan kita tak ada rumah. Sebab kita baru nak hidup. Tapi Allah masih bagi kita boleh berfikir logik. Jadi boleh bagi fikir. Jadi Nurul fikir masa depan anak-anak. Jadi tak apalah, susah ni manalah kan. Habis dalam 20-30 tahun, nanti dia dah ada kahwin, dah ada family. So Nurul boleh. So Nurul memang bukan warga negara sini. Nurul ambil Pumas Lautin dia. Jadi Nurul boleh pergi balik kampung. Nurul boleh duduk sini. Alhamdulillah sekarang anak Nurul dah kahwin. Yang dah kerja, dah besar kan. So sekarang Nurul tak ada masalah nak tunggu Mira habis belajar. Sekarang dia tingkatan 3, PT3. Lepas tu dalam 3-4 tahun lagi kakak dia boleh tengok. So Nurul bebas. Nak duduk dengan mak, nak bawa mak sini. Alhamdulillah. Dia macam tu. Jadi kita memang kadang-kadang Allah bagi ujian tu. So kita jangan putus berharap. Jangan putus berharap. Ingat, walaupun COVID, kita tersekat dekat rumah, terperangkap dekat rumah, tapi hikmah yang kita dapat, kita dipertemukan dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam ilmu, macam-macam yang kita dapat selama ni. Sebab Nurul nak nampak kan bila kita macam ni, kita boleh sharing. Nurul ingat bukan senang Nurul nak buat live ini. Memang susah sangat. Dulu Nurul nak jumpa, nak cakap hi pun dah ni. Tapi Nurul banyak jumpa kawan, ramai yang support. Rupanya dekat luar sana ramai lagi yang memerlukan kita, kan? Sebab apa? Macam Nurul ni dah sekian tahun hidup dengan hasil menjahit. So orang-orang lain pun insya-Allah boleh lah kan. Tak ada istilah terlambat baru nak belajar. Tak ada istilah benda tu. Selagi kita ada kemampuan, selagi kita ada nyawa, selagi kita boleh bernafas, selagi itu ada rezeki untuk kita, yakin. Kenapa kita macam sekarang ni miskin, tak ada duit, mungkin kita belum jumpa.
Lepas tu kita kena kenal diri kita dulu. Mungkin Allah tak bagi macam ni sebab apa? Kita ada banyak kesalahan, kita ada banyak dosa, kan? Allah tu tak memilih membagi rezeki. Sesiapa, semua, walaupun semut, walaupun kucing, walaupun ayam, semua Allah akan bagi rezeki. Tapi kenapa kita tak dapat? Nora kabur baik. Kenapa kita tak dapat? Sebab apa? Kita ni umpama satu gelas tau, satu gelas. Tapi kita akan menutup, kita akan tutup diri kita tu dari rahmat Allah. Kita tutup dengan apa? Kita tutup dengan dosa kita. Itu yang kita terlepas. Kita tutup. Jadi rahmat Allah tu tak boleh masuk sebab kita tutup. Apa yang menutup dia ni? Itulah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang menutup. So apa yang Allah bagi tu kita tak dapat bagian. Jadi kita kena betulkan diri dulu. Bila Allah tak bagi tu, kita jangan tanya kenapa Allah tak bagi. Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Dia tak memilih untuk siapa dia nak bagi. Tapi kita layak ke kita nak terima? Tu yang kita kena tanya. Layak ke aku ni nak terima dengan rahmat Allah ni? Kita kena betulkan apa yang Allah nak tu apa kita dah buat. Kan? Kenapa kita tak ni? Kena fikir. Lepas tu, okey, saya buat amal, saya buat sedekah. Apa tu sebab nak tunjuk? Apa tu sebab Allah? Apa tu sebab nak tunjuk dekat tu kita yang tahu. Kan macam puasa, tak ada siapa kita nak puasa, tak puasa tak ada yang tahu. Lepas tu kita puasa tu untuk siapa? Tak ada yang tahu, hanya kita yang tahu. Dia macam tu. Kadang-kadang kita dah dapat, tapi benda tu tak berkah. Kita lose benda tu, kita hilang benda tu. Sebab apa? Mesti ada sebab. Kan? Itu mungkin Allah bagi kita peringatan dekat dunia sebab Allah nak kita sedar, sebab Allah nak kita kembali kepadanya. Kita sedar tak? Kita ingat tak yang kita ni ada Allah? Itu yang Allah nak sebenarnya. Itu yang Allah tegur tu, Allah jentik. Macam kita panggil anak kita tak dengar. Kan? Mesti kita datang. Mula-mula cakap okey. Lepas tu sikit naik. Lepas tu tak ada pump. Kena sekali kan. Hanger terbang lah kan. Ni Nurul sendiri. Ni Nora sendiri. Itulah. Tapi Allah tak adalah sampai macam tu. Kalau kita panggil anak kita, mula-mula panggil elok. 2 dah kuat sikit, 3 dah kuat sikit, yang ketiganya lagi dah jerit. Itulah Allah jentik kita sikit. Itu nak bagi Allah ingat. Kita ingat balik dekat Allah. Macam tu. Okey, panjang sangat Nora nak berbual ni. Okey, insyaAllah Nora minta maaf mungkin ada terlepas cakap. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Nora nak kena godek-godek dulu nak cari kain yang mana sesuai. Nora nak buat baju. Tu besok kita akan potong kurung moden, kurung pahang. Kurung pahangnya. Okey. Mungkin hanya sampai sini sebab boleh jadi pakar motivasi. Boy, tak ada, tu saja-saja kan, sharing je Kak Norma kan. Itu pengalaman. Apa yang kita cerita atas pengalaman. Jadi orang lain tu tak payahlah nak apa namanya? Kita selalu cakap bila kita dah tersasul, dah tersalah, kita cakap tak apalah pengalaman kan. So sekarang ni apa salahnya kita ambil pengalaman orang supaya kita tak alami lagi yang itu. Kalau ada shortcut macam dulu Nora belajar baju pahang ni sampai berbulan-bulan tak dapat. So sekarang kalau boleh shortcut nak pandai satu hari, bolehlah terus belajar kan. So ambil pengalaman orang untuk kita. Jangan terus menerus kita nak jadi ada tak elok pengalaman. Sekarang kena belajar. Belajar walaupun tua, walaupun kita dah umur berapa, belajar tu tak ada masalah. Kita kita boleh kongsikan dengan anak kita. Kan. Jadi bila kita belajar tu tak ada sesuatu yang rugi. Nurul ni degree belajar. Saya ni ustazah, Syewah ustazah. Saya ni mengajar, memang layak untuk mengajar, memang saya ada sijil untuk mengajar. Tapi saya tak mengajar. Tapi saya tak rugi. Walaupun kawan-kawan kata, alah rugilah belajar masuk you sampai 4-5 tahun tapi tak mengajar. Saya tak merasa tak rugi. Sangat-sangat tak rugi. Sebab apa? Ilmu kita ni bukan semestinya kita nak tunjuk, nak show dekat orang. Tak. Kita boleh pakai. So, Nora banyak pakai masa belajar tu kan. Dia ajar psikologi, dia ajar apa semua kan. Memang Nora tak terapkan, Nora tak mengajar orang. Tapi yang pertama Nora boleh pakai untuk terapkan dekat anak-anak. So, bila Nora dalam keadaan apa pun insyaAllah boleh. Jadi tak ada sesuatu yang kita buat tu, belajar, tak ada sesuatu yang rugi. Kalau kita labur duit, tak paksa labur duit untuk belajar, tak ada yang rugi. Tak ada yang rugi.
Tapi apalagi sekarang ni kan memang banyak sangat ilmu yang kita boleh dapat free, ambil manfaat. Masa-masa PKP ni jangan terlalu banyak tidur. Tidur boleh, jangan terlalu banyak tidur. Nurul memang kurang tidur. Malam pun Nurul kurang tidur, tapi alhamdulillah cergas. Alhamdulillah kan. Kena minum air banyak-banyak. Tapi ni puasa tak boleh. Tapi satu je, kita kena berfikir positif. Kena sentiasa positif. Bila kita fikir positif, akan datang dia feedback dia lain. Bila kita fikir baik, akan datang yang baik. Satu je, coba tengok. Kalau scroll dekat Facebook tu, kita add kawan-kawan yang baik, dia akan lalu dekat wall kita tu semua yang baik-baik. Betul tak? Kenapa kadang-kadang orang cakap dekat wall dia lalu yang ni, yang dekat wall Nurul tak pernah lalu yang benda-benda tak elok. Sebab apa? Kita tak suka bila lalu macam tu, macam Nurul kan, bila lalu benda yang apa tu tak buka pun, biarkan dia lalu. Jadi kita akan ambil, kita yang menentukan. Macam dalam berkawan pun macam tu, kita boleh berhak memilih siapa yang boleh menjadi kawan kita. Kita boleh memilih. Ada jenis kawan boleh sampai dekat kafe je, boleh sampai kedai makan. Ada jenis kawan boleh sampai masuk ke kereta. Ada jenis kawan boleh sampai ke pintu rumah, belum boleh bawa masuk rumah kan. Boleh sampai pekarangan rumah je. Ada kawan yang boleh ada kawan yang boleh sampai bawa masuk ke rumah. Tu dia. Jadi kita kena tentukan. Jangan semua orang kita nak ni tak. Kalau Nurul ada orang yang kita bisnes kan, macam kita bukan bisnes besar-besar, kecil je. Nurul punya Leini, Leini, ada 3 Facebook Nurul. Tengok yang selalu share tu Nurul punya Nurul, nanti Nurul ni kan Leini, Leini, ada pakai baju hijau, duduk bersamping macam tu, Leini Facebook Nurul. Tapi kalau Facebook Nurul jarang update status ke semua, memang jarang. Tak ada macam Nurul nak cerita lah, Nurul hari ni suka, Nurul hari ni masak ikan bilis, Nurul hari ni sedih, Nurul tak ada buat macam tu. Nurul paling akan Nurul share kalau ada buat pola, ada orang mengajar, tu Nurul share. Kemudian kalau ada motivasi Nurul share. Sesekali Nurul share resepi, tapi tu untuk jamu mata je lah, buatnya belum tentu. Kan tu. Tapi Nurul jarang update Nurul punya status ke, Nurul punya story ke. Betul. Betul-betul lah ni. Dia macam tu. Jadi kita tak payah nak tunjukkan lah kita ni. Macam orang gaduh dengan suami pun dah pergi update dekat Facebook kan. Buat apa nak tunjuk-tunjuk macam tu, tak perlu. Biar kita je lah yang tahu kan. Nanti baik lagi. Nanti nak tunjuk lagi. Nak marah dengan anak pun nak kena tunjuk dekat Facebook. Masak ikan bilis pun nak tunjuk dekat Facebook. Makanya pun tak perlu benda-benda macam tu. Benda-benda tak bermanfaat, tak payah. Tak payah orang nak kenal sangat kita, tak payah. So bila dalam ini kan, macam siapa yang tengok Nurul ni, macam itu tahulah bermakna orang boleh kita macam adalah sehati, sejiwa sikit kan, tak nak share ilmu ke apa semua. Dan Nurul pun, Nurul bercerita macam ni bukan Nurul nak riak, bukan Nurul nak viral, bukan Nurul nak prihatin, nak apa semua, tak. Tapi Nurul nak macam sesiapa yang ada dalam ni kan, so bila dia dapat ilmu, dia tahu ilmu tu dari siapa, insya-Allah keberkahan tu akan datang. Itu je yang Nurul nak. Kita yang tentukan betul. Itu yang Nurul nak. Macam siapa ni perempuan ni, tak dari mana datang nak share ilmu ni apa semua. Jadi bila kita dah kenal, bila kita dah apa, dia akan ada satu apa macam ada satu line lah, macam ada kena lah sikit kan, macam tu. Jadi kita tahu dari mana dia, siapa dia, macam mana dia. Jadi kita macam nak buat tu pun sesuatu lah, yakin. Bila kita yakin, insya-Allah dia akan berkah, ilmu tu. Sebab apa tak berkah? Kalau tak berkah, kita nak buat pun tak jadi. Dia dua. Kalau kita dapat ilmu, sama ada orang yang memberi atau yang menerima tu tak berkah, kita tak akan boleh buat. Tak akan boleh. Buatlah macam mana pun tak akan boleh. Zahir boleh nampak, tapi hati kita tak boleh rasa. Macam kita buat baju. Macam Nurul dengan customer, bila Nurul buat baju orang, Nurul akan nampak muka orang tu macam mana. Baju kebaya biru, betul. Itu satu, tapi ada lagi. Satu Nurul Hidayah. Satu lagi Leini. Yang page ni punya Leini. Tak ada Satria dia, Leini saja.
Nurul ada 3 Facebook. Tapi tiga-tiga tak ada macam Nurul nak share banyak-banyak je lah. Nak share kadang-kadang kita lain-lain Facebook tu kan lain-lain kawan. Jadi Nurul nak, Nurul punya cadangan, Nurul nak buat satu Facebook group. So dalam tu Nurul akan sharekan semua yang Nurul macam Nurul pun kadang-kadang belajar kan. Bila nak cari tu susah nak scroll sana sini. So akan wujudkan satu Facebook group. Dalam tu semua ada tutorial, ada buat pola, bukan dari Nurul je, macam kita akan ambil lah dari cikgu-cikgu yang lain kan, Indonesia ke Malaysia. Betul, pernah tertanya siapa dia. Kan bila dah macam ni, kita feeling kita pun lain. Betul tak Nurayani? Bila kita dah tahu siapa dia, macam mana dia, background dia apa, dari mana datang, asal mana. Nurul tak pernah malu mengaku asal Nurul. Sebab itu memang realiti. Kan, buat apa kita nak menjadi orang lain, tak boleh. Kita tetap kita. Kemana pun kita pergi, kita tetap diri kita. Mana-mana pun, siapa-siapa pun, entah Jawa, Aceh, Malaysia, kan, Kelantan, Perak, semua sama. Yang membezakan kita apa? Tingkat keimanan kita. Allah tengok benda tu semua sama, kecil je. Dia macam tu. Okey, Nurul nak siapkan Nurul punya pola sebab ada beberapa lagi yang Nurul belum siapkan. Kemudian alhamdulillah baju customer pun Nurul kena siapkan. Jadi pada Nurul ni walaupun puasa tak puasa tetap sama. Energi dia pun tetap sama. Energi dia pun tetap sama. Tak ada yang beza lah, tak ada yang beza macam ni. Puasa nak kena lebih tidur, nak kena apa, semua tak ada. Semua sama, aktiviti semua sama, buat semua sama, insya-Allah. Cuma yalah, ibadah lah kena lebihkan sikit kan. Okey, insya-Allah besok pagi kita akan jumpa lagi dalam pukul 10 pagi. Terima kasih. Masih stay dengan Nurul, borak-borak dah 1 jam lebih ni. Ada mata lagi 56. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Sebab bila ada sokongan macam ni, Nurul lagi semangat. So insyaAllah Nurul pamit dulu. Nurul akan kena settlekan beberapa hal. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Doakan Nurul sihat, murah rezeki, kan, murah rezeki. Umi Nurul pun sihat. Sebab beliau keadaan sekarang kurang sihat. Matanya tak berapa nampak. Doakan kami sekeluarga kita panjang umur, so Nurul boleh sharekan lebih banyak ilmu lagi apa yang Nurul ada. Okey, jika ada sedikit apa yang Nurul amalkan ni, buat ni, Allah pandang sebagai sedekah, biarlah hadiah tu disampaikan kepada Umi. Walaupun yalah kita tak tahu kan, Allah yang pandang semua ni. Kita buat pun lillahi ta'ala. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.